This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahawasanya barang siapa yang Allah mengkehendaki suatu kebaikan kepada seseorang tersebut, nescaya Allah akan bagi kefahaman dalam agama. Baik. Jadi kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum masbuk dan makmum muwafiq. Jadi sebelum kita sambung perbahasan kita, kita akan ulang sikit lah. Ulang sikit apa yang kita dah belajar dalam 4 sesi yang sebelum tu lah. Yang tu merupakan sesi yang kelima. Sesi kelima. Maksudnya ada 4 yang sebelum tu. Jadi perbincangan kita berkenaan dengan makmum masbuk dan muwafiq. Sekitar makmum, terlibat dengan imam. Makmum, semata-mata makmum. Baik, jadi makmum apabila seseorang mengikat dirinya dengan imam, maka dia akan jadi salah satu daripada 2 status ataupun 2 keadaan. Yang pertama makmum masbuk. Makmum masbuk dia akan jadi makmum muwafiq. Okay, ada 2 je. Tiada yang ketiga. Dalam setiap rakaat sama adanya akan jadi makmum masbuk ataupun makmum muwafiq. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sama ada 2 je. Masbuk, muwafiq, masbuk, muwafiq, masbuk, muwafiq. Okey. Jadi makna masbuk adalah makmum yang tidak sempat. Masbuk, makmum yang tidak sempat kadar, tempoh, masa bacaan Fatihah yang sederhana dalam berdiri imam. Okay, yang Yasik sempat bukan Yasik sempat baca. Yang Yasik sempat adalah tempoh bacaan yang sederhana. Yang sederhana tu maksudnya bukanlah kita tengok kepada bacaan imam. Bukan juga kita tengok kepada bacaan makmum. Tetapi yang dimaksudkan dengan sederhana di situ adalah bacaan rata-rata orang dekat tempat dia baca lama ni. Andai kata orang dekat tempat dia rata-ratanya bacaannya 32 saat. Jadi tempoh bacaan yang sederhana ya adalah 32 saat. Kalau dekat tempat dia 30 saat, 30 saat. Cuma kita nak bagi contoh lah yang mudah. Jadi kita ambil 30 saat. Okey. Kita ambil 30 saat. Jadi ta'rif makmum masbuk kalau dalam bahasa kampung makmum yang sempat 30 saat dalam berdiri imam. Ya ta'rif kampungnya lah. Maksudnya sejak yang angkat takbir sehingga imam bongkok untuk rukuk ya. Yang sempat tempoh 30 saat. Okey, ya makmum masbuk. Okey, ya makmum masbuk. Makmum muwafiq yang sebaliknya. Yang sebaliknya maksudnya yang sempat 30 saat dalam berdiri imam. Ya makmum muwafiq. Okey, makmum muwafiq. Kita cerita dulu secara ringkas apa yang kita bincang sebelum tu. Jadi sebelum tu kita ada bincang berkenaan dengan 2 kewajipan. 2 kewajipan ke atas makmum. Yang pertama adalah kewajipan membaca Fatihah. Kewajipan membaca Fatihah bukan
bukan semata-mata kepada makmum, akan tetapi imam dan orang yang sembahyang munfarid, orang yang sembahyang secara bersendirian pun wajib, ada kewajipan membaca Fatihah pada setiap rakaat. Sama ada rakaat tersebut ataupun solat tersebut solat sunat ke, solat fardu ke, ataupun solat tersebut solat jahriyah ke, solat yang dinisbahkan dengan jahar kuat, baca kuat, ataupun solat yang dinisbahkan dengan sirriyah, solat yang kita baca senyap. Saya kira lah solat baca kuat ke, baca senyap ke, kita makmum ke, kita imam ke, kita munfarid ke, wajib baca Fatihah. Asal kewajipan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian kewajipan yang kedua ke atas makmum adalah mengikut imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u." Sesungguhnya dijadikan imam itu sebagai untuk diikuti, liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi, maka janganlah engkau bersalahan dengannya, ya imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila takbir ya imam, nescaya takbirlah olehmu makmum. Wa idza raka'a farka'u, apabila rukuklah ya imam, nescaya rukuklah olehmu makmum. Baik. Asaslah. Jadi andai kata seseorang makmum menyalahi imam pada perbuatan, maka yang pertamanya telah bersalahan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Tapi adakah dengan semata-mata menyalahi imam membatalkan solatnya? Jawapannya sih ada perincian. Okey, ada perincian yang perlu kita sebutkan dan yang ulama dah tetapkan, yang dah ulama sebutkanlah sebelum daripada kita. Okey, dalam kitab-kitab mereka. Okey, berdasarkan hadis juga. Okey, berdasarkan hadis juga. Ada banyak hadis yang membincangkan berkenaan dengan solat, sama ada makmum masbuk ataupun muafiq. Okey, cuma hadisnya saya dah sejelas sebut kalau makmum masbuk si boleh tinggal dua rukun fi'li, makmum muafiq si boleh tinggal 3 rukun fi'li. Silah ulama yang faham. Okey, ulama yang faham daripada hadis tersebut. Okey, baik. Jadi andai kata seseorang mendahului ataupun terlambat daripada makmum satu rukun fi'li, mendahului ataupun terlambat satu rukun fi'li, perbuatannya si membatalkan solat. Perbuatannya si membatalkan solat walaupun dibuat dengan sengaja. Walaupun dibuat dengan sengaja. Okey. Perbuatan mendahului imam dengan selesai satu rukun fi'li. Imam tengah berdiri, dia dah rukuk, kemudian dia i'tidal. Dah rukuk dan i'tidal. Okey, selesai satu rukun fi'li. Okey, adakah batal sembahyangnya? Jawapannya belum batal. Okey. Ataupun sebaliknya, imam dah i'tidalnya masih berdiri. Imam mendahului dengan selesai satu rukun fi'li. Perkara tersebut mendahulu ataupun terkemudian. Mendahulu maksudnya imam molah dulu. Terkemudian maksudnya tidak. Mendahulu maksudnya molah dulu. Molah dulu sebelum imam bolah. Kemudian maksudnya lambat daripada imam selesai satu rukun fi'li. Kedua-dua perbuatannya tidak membatalkan solat, akan tetapi hukumnya makruh pada terlewat. Andai kata orangnya terlambat daripada imam selesai satu rukun fi'li, hukumnya makruh dengan sengaja. Sengajalah. Okey. Kalau yang mendahului imam selesai satu rukun fi'li, hukumnya adalah haram. Okey, hukumnya adalah haram sebab ada hadis. Hadisnya ni, hadis yang Rasulullah kata berkenaan dengan kepala himar. Ada hadis lah, ada larangan.
masih jatuh kepada si membatalkan sembahyang. Okey, si membatalkan sembahyang. Baik. Andai kata mendahului ataupun terlambat dua rukun fi'li, selesai dua rukun fi'li, maka barulah dikira sebagai batal sembahyangnya. Yang dimaksudkan dengan selesai di situ apa? Yang dimaksudkan dengan selesai adalah berpindah meninggalkan rukun tersebut walaupun belum sampai pada rukun yang seterusnya. Okay, berpindah daripada rukun tersebut walaupun belum sampai pada rukun yang seterusnya. Okey, baik. Secara ringkas. Kemudian belum habis lagi. Makmum muafiq terbahagi kepada dua. Muafiq terbahagi kepada dua. Okey. Muafiq terbahagi kepada dua. Kita tengoklah. Makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah, kemudian makmum yang sibuk dengan selain Fatihah. Makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah maksudnya angkat takbir terus baca Fatihah. Ya, makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Selepas daripadanya angkat takbir akibat taharrumihi. Okey. Setelah daripada yang angkat takbir terus dia baca Fatihah. Ya makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah. Untuk hukum makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah mudah. Okey, mudah. Wajibnya membaca sekadar yang sempat je. Okey, sekadar yang sempat je daripada berdiri imam tadi. Dia katanya sempat 10 saat, jadi wajibnya baca 10 saat je. Dalam Fatihah lah, 10 saat Fatihah. Mungkin sempat dalam 2-3 ayat. Dan yang hujung ataupun yang selain daripada ditanggung oleh imam. Andai kata imam boleh menanggung Fatihah makmum dengan syarat-syaratnya lah. Okey. Andai kata imam rukuk, maka perlu kepada makmum rukuk selalu. Rukuk terus. Okey, rukuk terus ikut imam tanpa perlu menghabiskan bacaan Fatihah tersebut. Yang untuk makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah, kita pergi laju je sebab kita dah bincang. Kita nak ulang saja sebelum kita masuk tajuk yang baru. Makmum masbuk pula, makmum masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah. Maksud sibuk dengan selain Fatihah yang angkat takbirnya masbuk. Okey. Yang angkat takbir Allahu Akbar nya baca doa iftitah. Contohlah. Okey. Kemudian imam rukuk pada hakikatnya sempat, sempat tempoh sedikit. Tempoh masa dalam diri imam. Mungkin dalam 10 saat, 12 saat. Okey, dalam tempoh berdiri imam. Tapi nya gunakan tempoh ya untuk membaca bacaan sunat berbanding bacaan wajib. Jadi nya mendahulukan benda yang sunat di atas benda yang wajib. Okey. Mendahulukan benda sunat di atas benda yang wajib. Jadi apabila imam rukuk, adakah hanya boleh untuk rukuk selalu? Rukuk selalu tu bahasa kalau orang Terengganu lah. Rukuk selalu. Rukuk selalu tu dalam bahasa Sarawaknya rukuk terus. Okey. Rukuk terus. Adakah boleh untuknya terus rukuk? Jawapannya sih boleh. Apa yang dituntut ke atasnya ketika ya adalah untuk ganti bacaan wajibnya. Sekadar tempoh yang sibuk dengan selain Fatihah. Yang agak-agak lah. Tempoh yang sibuk dengan selain Fatihah tu dalam 10 saat. Jadi 10 saat mungkin dalam 3 ayat contoh. Ataupun 2 ayat. Yang wajib ke atasnya baca 2 ayat sebelumnya rukuk. Okey, andai katanya dok si baca terus, maka batal sembahyang. Batal sembahyangnya. Okey. Andai katanya membaca bacaan wajib dan habis bacaan tersebut, sedangkan imam sedang rukuk, maka dia pun rukuk bersama imam. Munya dapat tumakninah bersama imam, dapatlah rakaat. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dulu ialah. Okey. Andai kata bacaan dah habis, tapi imam sedang i'tidal.
Maksudnya nyesi sempat dalam rukuk imam. Sedangkan yang makmum masbuk kaedahnya sempat rukuk, sempat rakaat. Jadi munsi sempat rukuk, si sempatlah rakaat. Jadi apabila imam i'tidal, nya dah tahu ketika ya nyesi sempat rakaat. Okey, nyesi sempat rakaat. Jadi apa yang dituntut kepadanya ketika ya adalah mengikut pada i'tidal tanpa perlu rukuk. Kena ikut i'tidal tanpa perlu rukuk. Okey. Maka sah solatnya tetapi luput rakaatnya. Jika makmum rukuk juga, maka batal sembahyangnya. Okey. Kalau makmum rukuk juga, maka batal sembahyangnya. Sebab apa? Sebabnya berdiri di atas tertib solatnya sendiri. Sedangkan si boleh untuknya berdiri atas tertib solatnya sendiri. Macam kita makmum masbuk, kita angkat takbir, Allahu Akbar, imam i'tidal. Terus kita i'tidal tanpa perlu rukuk. Kalau rukuk, batal sembahyang kita. Okey. Sama keadaannya. Yang kedua, kalau belum selesai bacaan wajib, sedangkan imam dah habis i'tidal dan imam berkehendak untuk sujud. Jadi dekat sia bertentangan antara dua kewajipan. Yang pertama, kewajipan membaca Fatihah. Hanya wajib ganti bacaan Fatihah selama yangnya sibuk dengan selain Fatihah. Contohnya wajib baca 3 ayat, wajibnya baca 3 ayat. Tapi belum sempat habis baca 3 ayat, baru 1 ayat, tinggal 2 ayat lagi. Imam dah nak sujud. Imam dah nak bongkok untuk sujud, condong untuk sujud. Andai kata imam condong untuk sujud, nescaya imam telah mendahului makmum dengan selesai 2 rukun fi'li. Selesai 2 rukun fi'li. Jadi, apa pilihan yang ada pada makmum? Mas saya, pilihannya ada satu je, iaitu mufaraqah. Sebab apa? Sebab mungkinnya boleh untuk buat dua-dua kewajipannya sekaligus. Andai katanya pilih untuk buat satu kewajipan, makanya akan batal disebabkan pelanggaran satu kewajipan yang lain. Contohnya, orang Terengganu dah nebeng. Nya paksa juga. Okey. Dirinya baca Fatihah tadi. Habiskan Fatihah 3 ayat tadi. Nya pun habiskanlah bacaan Fatihah 3 ayat. Dia tengok imam dah bongkok untuk sujud. Okey. Semata-mata bongkok imam untuk sujud, maka batal sembahyangnya. Okey. Walaupun yang berusaha nak buat ataupun nak habiskan bacaan yang wajib. Okey. Baik. Andai katanya abaikan bacaan Fatihah sebab nak ikut aturan imam, nak abaikan bacaan Fatihah pun solatnya terbatal. Sebab apa? Sebab meninggalkan satu daripada rukun sembahyang, iaitu membaca Fatihah. Sedangkan wajib ke atasnya membaca Fatihah sekadar yang sempat dalam diri imam. Okey, baik. Selesai. Kemudian makmum muwafiq pula. Makmum muwafiq ada 2. Makmum muwafiq ada 2. Yang pertama, makmum muwafiq tanpa keuzuran. Yang kedua adalah makmum muwafiq dengan keuzuran. Minggu lepas kita ada conteng-conteng tu. Okay. Makmum muwafiq tanpa keuzuran, makmum muwafiq dengan keuzuran. Bezanya apa? Bezanya adalah pada perkara yang diuzurkan. Dimaafkan. Untuk makmum muwafiq yang tanpa keuzuran, cuma kita kena faham makmum muwafiq tu dalam apa-apa keadaan wajibnya habiskan Fatihah. Wajibnya habiskan bacaan Fatihah dalam apa jua keadaan pun. Kecuali satu keadaan lah. Baik. Jadi untuk yang tanpa ada soalan. Baik. Untuk yang tanpa keuzuran, dimaafkan baginya ketinggalan daripada imam sebelum selesai 2 rukun fi'li. Lebih kurang makmum masbuk. Lebih kurang makmum masbuk tadi. Okey, pada perkara yang dimaafkan. Maksudnya solatnya masih dikira sah. Selama mana imam belum selesai 2 rukun fi'li, mendahuluinya 2 rukun fi'li. Okey. Yang maksudnya makmum yang dengan keuzuran dimaafkan baginya ketinggalan daripada imam sebelum sempurna 3 rukun panjang. Sebelum sempurna 3 rukun panjang. Maksudnya sebelum daripada imam berdiri untuk rakaat yang baru ataupun imam duduk
tahiyat awal ataupun akhir, maka boleh untuknya habiskan bacaan Fatihah dan ikut tertib solatnya sendiri. Penghujungnya apabila imam berdiri ataupun imam duduk tahiyat. Okey. Bilakah dapat rakaat untuk kedua-dua makmum muafiq tu? Kita beri kesimpulan. Jadi rakaat dikira apabila makmum sempat menyempurnakan bacaan Fatihah dan sempat untuk condongkan badannya untuk rukuk sebelum berlalu tempoh yang dimaafkan. Maksudnya berlalu tempoh, kalau tanpa keuzuran berlalu dua rukun fi'li. Mestilahnya habiskan bacaan Fatihah dan mestilahnya condong untuk rukuk sebelum imam condong untuk sujud. Okay. Ya, untuk tanpa keuzuran. Untuk yang dengan keuzuran pula, mestilahnya habiskan bacaan Fatihah dan mestilahnya condongkan badannya untuk rukuk sebelum daripada imam berdiri tegak rakaat baru ataupun imam tetap dalam duduk tahiyat. Selama mananya boleh pola bendaya sebelum selesai tempoh-tempoh yang dimaafkan dapat rakaat. Berbeza dengan makmum masbuk. Makmum masbuk sama adanya sibuk dengan Fatihah ataupun tidak sibuk dengan selain Fatihah, tetap rakaatnya dikira apabila dapat rukuk bersama imam. Siapa rukuk, siapa rakaat. Berbeza sedikitlah keadaannya dengan makmum muafiq. Okey. Secara ringkaslah apa yang kita bincangkan minggu lepas. Kita masuk dalam tajuk yang baru. Baik. Makmum muafiq dengan keuzuran. Muafiq dengan keuzuran. Baik. Makmum muafiq dengan keuzuran wajib baginya menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Sebab apa wajib? Sebab makmum muafiq. Okey. Serta dimaafkan baginya ketinggalan daripada imamnya sebelum sempurna 3 rukun fi'li yang panjang. Yang dimaksudkan dengan 3 rukun fi'li yang panjang adalah rukuk. Okey. Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Adapun i'tidal dan duduk di antara dua sujud, kedua-duanya bukanlah rukun fi'li yang panjang, bahkan rukun yang pendek. Jadi rukun yang pendek ada dua aja. Okey, i'tidal dengan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dan i'tidal. Okey, dua rukun fi'li yang pendek. Antara fungsi rukun fi'li yang pendek adalah memisahkan dua rukun yang panjang. Antara fungsinya lah. Memisahkan dua rukun yang panjang. Jadi i'tidal memisahkan antara qiyam ataupun rukuk dengan sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud memisahkan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Okey. Yang dimaksudkan dengan sempurna 3 rukun fi'li yang panjang. Apa maksud sempurna 3 rukun fi'li yang panjang? Kita sebut dah hadis sebenarnya. Minggu lepas pun kita sebut dah sebenarnya. Cuma yang tu kita baca sikit-sikit, satu persatu. Adalah imam telah berada tetap pada rukun qiyam, rakaat baharu ataupun tahiyat. Okey. Kita pasang, kita ada conteng. Mana contengan kita? Okey. Yang dimaksudkan dengan sempurna 3 rukun fi'li yang panjang adalah imam telah berada tetap pada rukun qiyam, rakaat baharu ataupun tahiyat. Selama mana imam belum tetap pada rukun yang seterusnya, maka makmum masih boleh lagi untuk meneruskan aturan solatnya. Okey, kita nak kira balik lah. Okey, kita dah kira dah hari sebenarnya. Okey. Rukuk adalah rukun pertama yang panjang. Okey. Bila selesai rukuk, apabila bangun sikit daripada rukuk,
Okey, bangun sikit daripada rukuk. Dianggap selesai rukun yang pertama. Cuma belum sempurna. Bila sempurna? Apabila masuk rukun yang seterusnya. Rukun seterusnya adalah i'tidal. I'tidal. Okey. Cuma i'tidal, adakah dikira? I'tidal dikira. Sebab i'tidal rukun pendek. Okey. Jadi, selama mana imam berada dalam i'tidal, maksudnya imam telah mendahului makmum sempurna satu rukun panjang. Okey. Kemudian imam pun bongkok untuk sujud. Maka ketika bongkok imam untuk sujud, selesai i'tidal. Okey. Itu ibarat yang kita gunakanlah. Selesai i'tidal. Bila sempurna i'tidal? Sempurna i'tidal adalah ketika sujud. Sempurna i'tidal. Tapi kita kira i'tidal. I'tidal rukun pendek. Baik, sekarang tu imam dah berada pada rukun yang kedua. Okey, rukun yang kedua. Iaitu sujud. Bila selesai sujud? Apabila imam bangun sikit daripada sujud, maka selesai sujud. Okey, selesai sujud. Selesai tu kita guna dalam makmum masbuk dan makmum muafiq tanpa keuzuran. Selesai ya. Adapun makmum muafiq dengan keuzuran kita guna sempurna. Yang kita ambil kira adalah yang sempurna. Talabbus. Okey. Kemudian masuk ke dalam rukun pendek duduk antara dua sujud. Jadi ketika imam duduk antara dua sujud, barulah sempurna dua rukun panjang. Sempurna dua rukun panjang. Boleh dengar jelaskah? Okey. Apabila imam berkehendak untuk sujud, Allah. Apabila imam berkehendak untuk sujud, maka selesai duduk antara duduk sujud. Apabila sujud, maka sempurna. Okey, cuma kita kira duduk antara dua sujud sebab rukun pendek. Jadi sekarang tu imam dah berada pada rukun yang ketiga. Rukun ketiga. Okey. Cuma belum sempurna. Apabila imam bangun sikit daripada sujudnya, maka ia dikirakan selesai. Okey, selesai. 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 3 rukun panjang. Cuma belum sempurna. Bila sempurna? Apabila imam buat salah satu daripada dua perkara tu lah. Yang pertama adalah berdiri rakaat baru. Yang kedua adalah duduk tahiyat. Okey, barulah sempurna 3 rukun panjang. Okey. Walaupun contoh imamnya pada rakaat yang nak masuk rakaat yang keempat. Jadi disunatkan ke atas imam yang untuk duduk istirahah. Okey. Duduk sekejap sebelumnya berdiri rakaat yang baru. Okey. Walaupun dia duduk istirahat ya tadi, tetap juga yang dikira sempurna adalah ketikanya bangunnya masuk dalam rakaat yang baru. Okey. Baru dikirakan sempurna. Jadi selama mana nya belum berdiri untuk rakaat yang baru ataupun duduk tahiyat, maka nya boleh makmum boleh untuk meneruskan bacaan Fatihahnya dan boleh untuk rukuk. Okey, dan dikira rakaat tersebut baginya. Baik. Yang dimaksudkan dengan sempurna 3 rukun fi'li yang panjang. Terdiri daripada
daripadanya beberapa situasi. Okay. Yang pertama, sekiranya makmum tersebut tidak membaca Al-Fatihah, bahkan terus rukuk bersama imam, nescaya batal sembahyangnya. Terus rukuk bersama imam. Sedangkan wajib ke atasnya baca Fatihah sebabnya makmum muafiq. Contoh keadaannya macam ni, contoh. Tengah-tengah semayang, imam baca surah kaca. Okay. Sampai layap kita dengar bacaan imam. Jadi apabila imam rukuk, baru kita sedar bahawasanya kita belum baca Fatihah. Atau kita syak. Baca kasih. Dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Aku tadi baca doa iftitah ke baca Fatihah? Siapa yang pernah berlaku macam ni, akan sedarlah benda ya. Okey. Jadi apabila kita syak ataupun apabila kita teringat yang kita lupa nak baca Fatihah, maka diwajibkan ke atas kita membaca Fatihah. Bukan terus rukuk bersama imam. Andai kata makmum tersebut rukuk bersama imam, rukuk bersama imam dengan sengaja dan tahu, maka batal sembahyangnya. Maka batal sembahyangnya. Baik. Sebab apa batal? Sebab meninggalkan satu rukun daripada rukun sembahyang, membaca Fatihah. Payahlah. Yang kedua, selagi mana imam belum menyempurnakan 3 rukun fi'li yang panjang, maka makmum masih lagi boleh meneruskan aturan solatnya. Rakaatnya dikira apabila makmum berjaya menyelesaikan bacaan Fatihah serta rukuk. Kita sebut rukuk. Yang lebih tepatnya bongkok untuk rukuk. Sebelum imam tetap pada berdiri, qiyam, rakaat yang baru ataupun tahiyat. Sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Anda tahiyat bukan rukun kan? Okey. Tadi kita sebut 3 rukun yang panjang. Tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal sunat ab'ad. Okey. Jadi ulama kata tahiyat awal mengambil hukum rukun. Okey. Mengambil hukum rukun sebabnya ada bentuk rukun. Maksud bentuk rukun, ambil bentuk tahiyat akhir dan yang boleh dipanjangkan. Seperti duduk istirahat tadilah. Macam yang kita sebutkan dalam WhatsApp. Okey. Yang ketiga, sekiranya makmum belum selesai membaca Fatihah atau makmum selesai bacaan Fatihah, ada 2 keadaan. Yang pertamanya selesai. Yang keduanya selesai. Tapi belum sempat rukuk ataupun belum sempat nak condongkan badannya untuk rukuk. Padahal imam sudah menyempurnakan 3 rukun fi'li yang panjang. Maksudnya imam telah berdiri tetap dalam rakaat yang baru atau imam telah duduk tahiyat. Okey, maksudnya imam dah berada di rukun yang keempat. Imam dah berada di rukun yang keempat. Jadi mendahului 3 rukun dah. Sempurna. Okey. Maka ketika ada 2 pilihan untuk makmum tersebut. Yang pertama mufaraqah. Yang kedua adalah mengikut aturan imam, muwafaqah. Mufaraqah dan muwafaqah. Mufaraqah maksudnya kita cerai daripada imam, kita berpisah daripada imam. Apabila kita niat berpisah daripada imam, maka akibatnya apa? Akibatnya fadilat jemaah terputuslah. Fadilat jemaah terputus. Okey. Yang satu. Yang kedua, teruskan solat dengan aturan sembahyang kita sendiri. Sebab kita dah keterikatan dengan imam. Yang ketiga, rakaat tersebut kita dapat. Sebab apa? Sebab kita berkait dengan imam dah. Baik. Sekiranya makmum meneruskan solat dengan aturannya sendiri tanpa niat mufaraqah, nescaya batal sembahyangnya.
Saya batal sembahyang. Tengok Zul. Yatba'ahu hatman illam yanwi mufaraqatahu fima huwa fihi. إذ لو سعى على ترتيب نفسه لكان فيه مخالفة فاحشة ولهذا تبطل به من عالم عامد. Dan mengikut ia makmum akan imam hatman wajib, okey, ai wujuban, illam yanwi mufaraqatahu, sekiranya tidak berniat ia makmum akan mufaraqah imam, berpisah dengan imam. Fima huwa fihi, fima huwa fihi ayat yatba'uhu fima huwa fihi, mengikut ia makmum akan imam pada barang yang ia imam padanya, pada barang tersebut. Di mana rukun imam berada lah, maksudnya ikut imam di sini imam berada. Okey. Idh law sa'a, kerana jika sa'a dia meneruskan ala tartibi nafsihi, di atas tertib dirinya sendiri, lakana fihi, nescaya adalah padanya, pada sa'a ala sa'yihi lah, lakana fihi ay fi sa'yihi ala tartibi nafsihi fahishatun mukhalafatun fahisha, bersalahan yang keji, walihada tabtul bihi, dan kerana inilah batal sembahyangnya. Okey. Jadi andai katanya si niat mufaraqah dannya meneruskan atas aturan sembahyangnya sendiri, contohnya yang rukuk, yang i'tidal kat ya, maka batal sembahyangnya. Sebab apa? Li fuhsyil mukhalafah, kerana teruk bersalahan dengan imam. Baik. Yang kedua pilihannya adalah mengikut aturan solat imam, muwafaqah, ikutlah di mana imam berada. Jadi apabila kita ikut aturan imam, maka kita boleh teruskan solat. Maksudnya solat kita masih sah. Cuma kita kena teruskan solat dengan aturan solat imam lah, dan meninggalkan aturan solat kita sendiri. Maksudnya apa? Andai kata imam berada pada tahiyat awal, maka kita terus duduk tahiyat awal, tanpa perlu rukuk, tanpa perlu i'tidal, tanpa perlu sujud, tanpa perlu duduk antara dua sujud. Terus duduk tahiyat awal bersama imam. Yang maksud mengikut aturan solat imam. Okey. Dah rakaat yang dikira ke sik dikira, sebab kita dah sebut dah, rakaat dikira apabila sempat habis baca Fatihah. Satu. Kemudian sempat untuk rokok, untuk bongkok untuk rokok, condong badannya untuk rokok sebelum daripada imam tegak duduk, ataupun tetap dalam duduk tahiyat, ataupun tegak berdiri rakaat baru. Okey, jadinya si dapat rakaat tersebut. Dah apabila si dapat rakaat tersebut, kenalahnya tambah setelah daripada salam imam. Macam ni lah. Baik. Mengikut imam ada kalanya dengan perbuatan. Mengikut imam dengan perbuatan. Ada kalanya mengikut imam dengan niat. Bila dengan perbuatan? Apabila imam duduk tahiyat. Imam duduk tahiyat, ikutlah. Apabila imam duduk tahiyat. Sebab bentuk rukun ketikanya berbeza. Berbeza. Makmum berdiri, imam duduk. Jadi kena ikut dengan perbuatan lah. Okey. Bila pula mengikut dengan niat? Apabila imam berdiri rakaat baru. Kan tadi kita ada sebut dua kemungkinan, sama ada berdiri rakaat baru ataupun duduk tahiyat. Okey, andai kata imam berdiri rakaat baru, kita pada rakaat yang ketiga, imam rakaat yang keempat. Okey. Kita ketiga, imam keempat. Jadi sama bentuk. Jadi ikut dengan niat. Ikut semula lah. Niat ikut semula imam.
Jika imam berdiri qiyam untuk rakaat baru, maka hendaklah makmum mengikut imam dengan niat dan bacaan Al-Fatihahnya diambil kira. Bacaan Fatihah masih valid. Masih valid. Okey. Cuma ada khilaf lah dekat situ. Ada ulama kata si boleh. Kena ulang balik bacaan Fatihahnya. Baik. Yang kedua, jika imam duduk tasyahud, maka hendaklah makmum terus mengikut perbuatan imam pada ketika itu dan bacaan Al-Fatihahnya tidak dikira. Sekira bacaan Fatihahnya, maksudnya kena tambah balik satu rakaat selepas daripada salam imam. Baik. Yang keempat, sekiranya makmum masih di dalam berdirinya, qiyam, sedangkan imam telah masuk kepada rukun yang kelima, iaitu telah tetap pada rukuknya ataupun telah tetap pada berdiri untuk rakaat yang baru, sedangkan makmum tidak berniat mufaraqah dan tidak juga niat muwafaqah, nescaya batal salatnya. Okey, kita tengok gambar tadi. Kita sambung balik gambar tadi. Okey. Okey. Yang untuk imam berada pada rukun yang keempat. Okey, rukun yang keempat. Tengok, rukun kelima pula untuk makmum yang imam yang berdiri ke imam tersebut rukuk. Atau rukun kelima. Rukun kelima. Maksudnya sempurna rukun yang keempat. Kalau makmum yang duduk tasyahud, imam yang duduk tasyahud, maka rukun kelimanya adalah berdiri rakaat baru. Atau rukun kelima. Apabila imam dah sampai dekat buat keadaan tu, okey, sampai situ, maksudnya imam dah sempurna mendahului makmum 4 rukun, maka batallah salat makmum. Okey. Jadi keuzuran untuk makmum yang ada keuzuran panjang, panjang sangat, berbanding dengan makmum yang tiada seedar keuzuran dan makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Ya, perbincangannya lah. Ya, perbincangan berkenaan dengan makmum muafiq dengan keuzuran. Ada soalan sebelum kita masuk permasalahan makmum muafiq? Boleh faham kah? Ada soalan yang berbangkit? Nak tanya, boleh jelaskan lagi sih yang pernyataan jika imam berdiri qiyam untuk rakaat baru, maka hendaklah makmum mengikut imam dengan niat dan bacaan Al-Fatihahnya diambil kira. Boleh jelaskan lagi ya? Okey. Sekarang tu makmum tengah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Okey. Sekarang tu makmum tengah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Tiba-tiba imam dah berdiri rakaat baru dah. Okey, makmum tengah baca Fatihah. Imam dah berdiri rakaat baru. Okey, wajib kat atas makmum mufaraqah atau niat muwafaqah. Niat ikut imam. Jadi makmum tadi ambil pilihan mengikut imam. Jadi persoalannya, Fatihah yang dia baca tadi untuk rakaat yang ketiga tadi, contohlah 3 dengan 4 lah. Untuk rakaat yang ketiga tadi, adakah valid untuk rakaat yang seterusnya tu, ataupun yang perlu istinaf, mula baru? Adakah yang perlu mula baru baca Fatihah, atau yang boleh untuk sambung aja bacaan Fatihah tersebut? Ulama khilaf. Okey, ulama khilaf. Jadi yang kita dapati dalam kitab
Dalam kitab risalah Syekh Khatib rasanya. Syekh Khatib kata Al-Fatihahnya dikira. Tapi sekejap ah. Kita tengok dalam kitab Tuhfah Encik Silap. Syekh Ibn Hajar kata Syekh dikira. Sekejap ah. Cari sekejap. Makmum muafiq. Maksud dikira ya istinaf kah ataupun macam ni? Dikira maksudnya si perlu istinaf. Si perlu istinaf. Sambung. Sambung apa dalam bahasa Arab? Fasal? Istinaf apa ada istilahnya. Lawan kepada istinaf. Ya. Kita tengok dalam Tuhfah. Lepas hukum yang keempat 531. Dalam kitab Tuhfah saya dah sebut berkenaan dengan Fatihah makmum. Tengok belakang. Asal macam ada baca ni. Masih ingat kitab yang mana satu? Kan dalam tu apa? Istiqmal kan? Istiqmal kah? Bukan. Allah Alam, mesti ingat lah apa nama istilahnya. Okey. Ayat maksudnya lah. Ayat maksudnya. Perlu maksudnya adakah kita tadi makmum yang pada rakaat ketiga perlu, kan imam dah bangun rakaat baru. Okey. Kita perlu ikut imam. Dengan niat lah sebab kita sama-sama bentuk dah. Okey. Yang dibincang ulama, Fatihahnya tadi perlu mula baru kah? Disebabkan Al-Fatihah rakaat ketiga yang jadi lara, jadinya perlu mula baru, atau dia boleh teruskan je baca Fatihahnya sebab sama-sama dalam berdiri dah. Cuma rakaat yang dikira baginya lah. Maksud rakaat dikira maksudnya dia perlu tambah satu rakaat lagi lah. Sepatutnya ada rakaat siapa nak. Tapi dikira lah. Jadi rakaat keempat imamnya jadi rakaat ketiganya. Mengambil tempat semua. Dan cik perlu untuk istinaf. Okey. Ya, perbincangan ulama. Boleh faham saya Bang Hamzi. Cuma Faham. ni dah dapat ibarat tengah. Ada baca ya? Masih ingat. Sekejap ah. Tengok dalam kitab risalah. Tengok. فإن قام الإمام وافقه أي المأموم بالقصد أي ينوي موافقته ويعتد له بما قرأه من الفاتحة. Tengok.
Fa in qama, maka sekiranya jika qamal imam, telah berdiri oleh imam, wafaqahu, nescaya mengikut ia makmum, akan imam. Okey. Dhamir kalunya bersambung dengan apa nama itu? Fi'il ta'irab maf'ulun bih nak. Pada tempat maf'ulun bih. Bil qasdi. Wafaqahu ay wafaqahu bil qasdi. Ikut imam dengan qasad, dengan niat. Ay yanwi muwafaqatahu. Ay yakni yanwi, berniat ia makmum, muwafaqatahu, akan muwafakat dengan imam. Okey, muwafaqatal imam. Okey, mengikut imam. Wa yu'taddu, situ. Dan dikira, wa yu'taddu, dikira, lahu, bagi makmum, bima, dengan apa, qara'ahu, telah membaca ia makmum, akan apa tadi, minal fatihah, daripada fatihah, bayan kepada isim mausul, bayan kepada ma. Okey. Jadi dikira bacaan fatihah ya. Andai kata imam duduk tahiyat, tengok bawah, wa in jalasa ay al imam, sekiranya telah duduk ya imam, wafaqahu, nescaya muwafakat ya makmum, akan imam, bil fi'li, dengan perbuatan, ikut dengan perbuatan, fayajlisu ma'ahu, maka duduklah ya makmum bersama imam, fit tasyahudi, pada tasyahud, wa yulgha, dan lagha. Bezanya situ lah. Kalau ikut pada tasyahud, lagha lah bacaan Fatihah, asyik dikira bacaan Fatihahnya. Maksudnya lepasnya duduk tasyahudnya, berdiri lah, wajibnya ulang balik Fatihah. Asyik bolehnya sambung Fatihah. Okey. Ma qara'ahu bi firaqihi haddal qa'im. Maka lagha lah apa yang membaca ia makmum, akan apa tadi, bi firaqihi, dengan pisah makmum, haddal qa'im, akan had berdiri. Okey. Pisah had berdiri, maksudnya masuk kepada had rukuk ataupun sujud lah, bongkok untuk sujudnya lah, ataupun bongkok untuk gerak ke duduk tahiyat. Macam ni ajalah. Cuma ibaratnya kalau kita susuli lah, kalau kita menyusulkannya dalam WhatsApp, ada baca bila sana. Cuma kalau silap hari baca ada khilaf. Ada ulama kata si boleh istinaf, si boleh sambung, mesti istinaf, dia baca baru Fatihah. Sebab tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat ada yang buat iktirad macam ni lah. Kelak kita datangkanlah, si jumpa. Ada soalan lain? Apa yang menentukan makmum muwafiq ya tanpa keuzuran ataupun dengan keuzuran? Yang menentukan makmum muwafiq tanpa keuzuran ke dengan keuzuran kan adalah keuzuran. Okey. Andai kata makmum muwafiq ya ada keuzuran. Keuzuran kita belum sebut lagi. Okey. Keuzuran yang syarak berikan ada 9. Banyak ke sebenarnya. Kita tengok dalam kitab. Ada dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ataupun 12 ada dalam kitab. Cuma yang terabur lah. Okey. Jadi keuzuran yang kita akan sebut lepas tu. Andai kata kita dapati ada keuzuran tu pada kita, maka kita adalah makmum muwafiq dengan keuzuran. Andai kata dalam 9 ataupun 11 situasi yang kita akan baca tu, sedar keuzurannya, maka kita adalah makmum tanpa keuzuran. Kita muwafiq tapi tanpa keuzuran. Okey. Cuma ada beberapa permasalahan je.
ataupun beberapa keadaan, beberapa situasi saja yang diberikan keuzuran. Cuma pada situasi itu pun berlaku khilaf. Ulama syik sepakat. Okey, berlaku khilaf. Ada 6 permasalahan yang disepakati, ada 4 permasalahan yang disepakati. Okey, 6 permasalahan yang disepakati. Disepakati oleh Ibn Hajar dan Syekh Romli lah. Kemudian ada 4 permasalahan yang disepakati. Kalau dalam kitab Taqrirat disebut 5 permasalahan yang disepakati dan 4 permasalahan yang tidak disepakati. Okey? Yang kita akan bincang lepas tu. Boleh? Faham? Ada soalan lain? Soalan bagus sebenarnya. Setakat tu boleh faham kah yang lain? Yang lain boleh faham? Bang Adib? Boleh faham Adib? Okey. Kita masuk terus lah. Kita masuk terus. Dalam permasalahan makmum muwafiq. Kita masuk dalam mukadimah je lah. Okey. Permasalahan makmum muwafiq. Permasalahan makmum muwafiq yang diuzurkan ketinggalan daripada imam sehingga 3 rukun panjang, ada yang sepakat dan ada yang khilaf. Di antara Imam Ibn Hajar, Al-Haytami dan Imam Ramli. Okey. Jadi ringkasannya ada 6 yang sepakat dan ada 4 yang tidak sepakat. Okey. Dalam kitab Taqrirat yang ke-6 tu saya dah. Yang ke-6 saya dah. Okey, kita baca yang pertama. 6 permasalahan yang sepakat di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Sepakat maksudnya dua-dua Syekh tu berpandangan, berpendapat bahawasanya makmum yang dalam situasi itu semuanya makmum yang muwafiq dengan keuzuran. Yang maksud sepakat. Sepakat dua-dua tu pada ada keuzuran. Maksudnya sepakat pada makmum tu dimaafkan ketinggalan daripada imam sebelum sempurna 3 rukun panjang. Okey. Yang ditanya oleh Rafiqah tadi. Yang pertama, lambat membaca Fatihah. Kerana kelemahannya yang semula jadi. Dan bukanlah was-was. Sebab kejadiannya memang lambat macamnya. Bukan sebabnya was-was. Bukan sebabnya was-was. Ataupun bukan sebabnya nak apa nama itu? Nak baca slow, nak baca teranum lagu. Bukan sebabnya. Memang kelemahan asal. Kelemahan asal. Okey. Contoh, kita ada orang yang memang slow dalam cakap. Okey. Bercakap pun lambat. Membaca pun lambat. Jadinya baca Fatihah lambat. Sebab asal kejadiannya lambat. Bukan sengaja. Okey. Jadi makmum yang asal kejadiannya baca dengan lambat dia tadi, yang makmum muwafiq. Tapi tengah-tengah baca baru separuh ayat baca. Baru 4 ayat baca. Imam rukuk dah. Jadi sepakat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli kata
Makmum jenis tu adalah makmum yang muafiq dengan keuzuran, diberi keuzuran. Maksudnya bolehnya baca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan daripada imam sehingga sebelum sempurna 3 rukun yang panjang. Okey. Bukan sebab was-was. Bukan sebab was-was. Adapun jika lambat baca Fatihah kerana was-was, maka tidak dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Lambat baca Fatihah sebab was-was. Bismillah. 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 Okey. Perinciannya adalah seperti berikut. Was-was terbahagi kepada 2. Yang pertama, seedah harapan sembuh. Yang kedua, ada harapan sembuh. Ada harapan sembuh tu maksud was-was dia adalah kita teragak-agak lah. Lebih kurang macam ni lah. Kita teragak-agak macam, betul je bacaan kita tadi. Kita ulang balik. Okey. Ya, was-was yang ada harapan sembuh lah. Untuk yang tidak ada harapan sembuh, seedah harapan sembuh. Macam mana kita nak tentukan orang yang ada harapan sembuh ataupun tidak? Kita tengok. Kita boleh tahu. Seedah harapan orang tu nak sembuh. Okey. Ya, ukuran dia macam ni lah. Ada hurufnya siapkan sembuh. Contoh kita yang lelaki yang pernah semayangkan masjid jitak ya. Ada orang was-was kat masjid jitak ya. Yang okey spek ya. Ya, seedah harapan sembuh ya. Seedah harapan sembuh. Yang ambil wuduk lama. Ya, pasal lah. Asal-asal semua pernah semayang sebelahnya rasanya. Kasih benar. Maipan pernah semayang sebelahnya nak. Oh. Okey. Mun pasal. Was-wasnya jadi lawas apabila imam rukuk. Imam rukuk, lajunya baca Fatihah. Okey. Sebelum daripada imam rukuk dia akan was-was. Baca. Sehinggalah imam rukuk. Okey. Dia akan mampu untuk habiskan bacaan Fatihahnya sebelum daripada imam rukuk. Okey. Cuma ulama bincang hukum yang diberi atas was-was yang seedah harapan sembuh tu macam ni. Jadi kata ulama, mengambil hukum makmum masbuk. Ambil hukum makmum masbuk. Imam rukuk je rukuk lah. Mungkin kita beri hukumnya makmum muafiq tanpa keuzuran. Sampai bila-bila je asyik sembahyang jemaah. Memang seedah harapan je nak sembahyang jemaah. Memang seedah harapan lah je nak sembahyang jemaah. Okey. Tapi makmum ulama kita letak hukum, ambil hukum makmum masbuk. Untuk makmum was-was yang seedah harapan sembuh. Kita tengok pun kita tahulah. Sedih kita tengok keadaannya macam ni. Ada banyak jenis orang was-was. Banyak jenis orang was-was. Kita doa lah supaya kita dijauhkan daripada penyakit was-was. Penyakit lah was-was lah. Okey. Baik. Ya, ada kata seedah harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, maka mengambil hukum makmum muafiq tanpa keuzuran. Macam ni makmum muafiq tanpa keuzuran, kita bincang dah sebelum tu lah. Untuk makmum yang ada harapan sembuh. Harapan sembuh tu maksudnya was-was itu teruk. Ni was-was, kan was-was sakit dia sebenarnya. Was-was yang agak-agak sah dia. Apa nama dia? Betul sih bacanya tadi. Yang pun baca balik. Okay. Bukan was-was yang teruk macam Bismillah. Ya bukanlah. Okey. Yang kedua, tidak sempat menyelesaikan bacaan Fatihah sebab sibuk dengan selain Fatihah. Tidak sempat menyelesaikan bacaan Fatihah kerana sibuk dengan selain Fatihah. Ini adalah makmum muafiq
dengan keuzuran. Sebelum tu kita ada bincang berkenaan dengan makmum masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah. Adakah sama dua keadaan tu? Sama. Yang nun makmum masbuk, yang tu makmum muafiq. Okey. Kalau yang makmum muafiq, nya diberikan keuzuran. Diberikan keuzuran. Okey, untuk bersalahan daripada imam 3 rukun panjang. Contohnya macam ni. Contohnya imam baca Fatihah. Membaca Fatihah, kemudian makmum pun baca doa iftitah. Contohlah imam dia baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, makmum baca doa iftitah. Lepas habis imam baca Fatihah, membaca Fatihah dalam 40 saat. Contohlah 40 saat. Jadi sementara makmum nak tunggu imam habis baca Fatihah, baca doa iftitah. Okey, baca doa iftitah. Lepasnya imam pun bacalah surah. Surah Qul Huwallah je. Okey, adalah dalam 10 saat. Okey, 10 saat. Adalah 50 saat. Makmum sempat dalam diri imam. Jadinya adalah makmum muafiq. Tapi nya sibuk dengan selain Fatihah tadi. Okey, doa iftitah. Jadi apabila nya baca, barunya sempat 3 ayat. Okey, 3 ayat daripada Fatihah. Kemudian imam rukuk. Jadi adakah nya perlu rukuk bersama imam? Jawapannya jelas dah sih. Sebab wajib ke atasnya baca ataupun habiskan bacaan Fatihah. Sebab nya makmum muafiq. Okey, nya makmum muafiq. Dah ya? Adakah dengan bongkok imam untuk sujud membatalkan sembahyangnya? Jawapannya sih juga. Sebabnya termasuk orang yang diberikan keuzuran. Masalah tu yang kita sebut tadi ya, kita nak beri dhabit. Kita nak beri dhabit. Jangan. 5, 3, 2. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, wal hasilu min kalamihim annana binisbati lil udhri wa adamihi nudirul amra 'ala al-waqi' wa binisbati linadbil ityani binahwi at-ta'awudhi lil masbuqi nudirul amra 'ala dhannihi. Untuk yang faham bahasa Arabnya, boleh fahamlah. Yang si faham ya, biarlah si faham. Okey. Kelaklah kita terjemahnya. Annana binisbati al-'udhri wa 'adamihi nudirul amra ila al-waqi'. Macam ni, bahawasanya kita dengan nisbah pada uzur ataupun tidak uzur, nisbah pada uzur ataupun tidak uzur, kita tengok sesuatu tadi pada hakikat. Pada hakikat. Tengok pada hakikat maksudnya macam ni. Hakikat makmumnya tadi adalah makmum masbuk. Okey, makmum masbuk. Tengok apa yang disebut dalam nota kaki. Qauluhu nudirul amru ay amrut taqsir, nudiru amrut taqsir, yani in kana waqi'iyan ka taqsiril masbuk. Cuainya masbuk fa ghairu uzrin, maka si diberikan keuzuran sebab ditengok pada pada wakilnya makmum masbuk memang si sempat baca Fatihah. Okey. Wa illa ka taqsiril muwafiq, seperti kecuaian makmum muwafiq, fa'udhrun. Kecuaian maksudnya kecuaiannya mendatangkan bacaan yang sunat mendahului bacaan yang wajib.
Wabinisbati linadbil ityan. Adapun nisbah kepada sunat ataupun si mendatangkan bacaannya, nudirul amru ala dhannihi. Kita kembalikan perkara tersebut pada zonnya. Kalau makmum masbuk yang tadi, nya sangka, nya boleh baca bacaan yang wajib ataupun baca Fatihah tadi, walaupun dengan membaca bacaan sunat, maka sunatnya buat bacaannya. Kita tengok pada zon, okey, pada sangkaannya. Macam ni lah maksudnya. Lebih kurang lah. Okey. Okey. Kata faham lah. Boleh faham, ada soalan? Yang uzur yang pertama ya, Dek. Punya secara tabiat semula jadinya, dalam bahasa Melayu, nya baca biasa. Bila bahasa Arab ataupun nya baca Quran, nang stylenya baca slow. So adakah dikira termasuk dalam keuzuran ataupun si? Kalau ikut apa yang disebut, baca bahasa Melayu laju. Cuma baca biasa-biasa lah. lah. Tapi baca Qurannya jadi lambat. Oh. Adakah termasuk dalam keuzuran ataupun si? Kalau tengok pada zahirnya si lah. Sebab tengok lah. Kita tengok atas kaki. Wa in kana bi an asra'a qira'atahu. Li'ajzi khalqihi. Kerana ajaz khalqih. Ciptaannya. Kerana ajaz benda kelemahan lah nak. Kelemahan semula jadilah. Tengok daripada ibarat yang lah. Bukan makmum busi termasuk dalam makmum yang keuzuran, diberi keuzuran. Mungkin termasuk dalam makmum yang was-was, tapi was-was yang si berat. Ada harapan sembuh, mungkinlah. Wallahu alam. Cuma sebenarnya kita boleh tak? Mesti boleh juga lah. Pakai pandangan lain. Ada aja pandangan lain. Uzur. Li'ajzin khalqiyin. وإن كان أي وجد عذر بأن أسرع الإمام قراءته والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، وينبغي في وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه بأنه لا يمكنه تركها أي يأتي فيه ما في بطيء الحركة. Rasa-rasa lah zahirnya si lah. Bukan makmum yang diuzurkan. Wallahu alam. Jadi kiranya kelemahan munnya
kelemahan yang semula jadi lawannya adalah was-was. Macam mana kah? Ke ada kelemahan yang dibuat-buat? Ada? Oh, ya. Kelemahan semula jadi, adakah lawannya was-was? Soalan ni macam mana? Oh, Sebab zahirnya uh, dengan ibaratnya nak seolah-olah lawan yuhim kepada was-was yang si berat. was-was mesti. Maksudnya was-was yang ada harapan sembuh. Sebab kita tengok pada hukum, yang kelemahan semula jadi, lemah baca semula jadi, lambat baca semula jadi, hukumnya makmum muafiq dengan keuzuran. Adapun was-was yang ada harapan sembuh, maksudnya was-was itu teruk, dia lambat baca, tapi sebab was-was, tapi bukan was-was teruk. Okey, mengambil hukum makmum muafiq tanpa keuzuran. Yang kami nampak lah, lawannya makmum yang was-was ada harapan sembuh. Kita nampak lawan kepada makmum was-was yang seada harapan sembuh. Makmum yang lambat semula jadi, maksudnya di dekat saya ada yang lambat tapi si semula jadi. Lawannya adalah makmum yang lambat tapi si semula jadi. Makmum yang lambat tapi si semula jadi, kalau sebab was-was yang teruk, maka jadi masbuk. Sekarang tu orangnya bukan was-was yang teruk. Okey. Jadi yang kami nampak lah, Allahu a'lam, dia masuk dalam was-was yang si teruk. Jadi hukumnya mengambil was-was yang si teruk lah. Wallahu a'lam, yang kita nampak lah. Macam ni. Sidna. Boleh dijelaskan was-was yang teruk tu adalah was-was yang di luar kawalan lah. Was-was yang anda harapan sembuh tu was-was yang punya usaha mungkin dia dapat mengawal. Mungkin boleh difahami dari segi siajak lah. Jadi kelemahan yang sebenarnya jadi itu adalah mungkin kita boleh ibaratkan sebagai contoh was-was yang memang usaha gini-gini punya still juga di luar kawalannya. Diambil hukum makmum masbuk lah. Jadi yang was-was yang ada harapan sembuh ya adalah was-was yang mungkin hadir ialah atas hadir hatinya yang was-was, tetapi was-was yang punya usaha betul mungkin dapat dikawal dengan latihan, maka boleh diambil hukum muafiq tanpa keuzuran. Yang difaham kami lah. Boleh juga, mungkin juga. Wallahu a'lam. Ada taklif was-was je. Ada. Sekejap. Bunyi rasa. Sekejap. Kita tengok. Tak ada was-was. Ni. Kunci ingat lah sini. Sekejap. Kata kita cari ya. Yang tadi masalah apa yang kita nak cari tadi? Saya ingat dah. Masalah yang ni ya. Yang kami ada nak cari. Ramzi lah. Ha? Salah ni. Saya ingat Yang tadi. Nak tulis tu. Yang
Yang ni sekejap. Yang Amir nanya dia kah? Amir pun ingat siapa nanya tadi. Tak nanya apa tengok? Kami nanya apa nama tu, misal tu orang yang hanya baca dalam bahasanya pun okey. Bukan. Tapi bilanya kan. Lain. Sebelum ya. Oh, sebelumnya Apa dia cari tadi? Mungkin ada yang ingat boleh tolong mesej balik tak? Untuk nak cari. Apa tadi? Tak apa, saya ingat. Kemudian yang kedua tadi was-was tenang. Was-was. Tengok. Oh, situ ada. Ada juga yang letak takrif was-was. Tapi rasa-rasa macam ada baca. Rasa-rasa. Cuma saya ingat ya. Letak sini. Jadi Datuk, insyaAllah lah kita cari balik. Sini letaknya perbahasan kenaan dengan was-was tadi lah. Kita nak tahu yang dimaksudkan dengan was-was siapa? Siapalah, kelak kita cari. Masing-masing cari lah. Boleh ada jumpa, kita share dalam grup lah. Kita share dalam grup. Yang dimaksudkan dengan was-was ada harapan sembuh ya. Apa? Was-was yang ada harapan sembuh ya apa? InsyaAllah. Kalau kita jumpa masing-masing kita akan kongsi dalam grup. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Alang-alang. Kita tengah nak cari tu nak. Kalau ada soalan lain, boleh kita cari sekali. Mungkin ada yang teringat soalan yang tadi ya. Yang kita nak cari tadi. Bab apa saya tahu dah, saya ingat. Yang ada yang ingat, boleh ingatkan balik dalam grup lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iyyakum wa iyyakum.